Okey, saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada projek yang kami lakukan. Projek kami ini berkaitan dengan penampalan jalan yang berlubang. Kami menggunakan plastik sebagai bahan tambah ke dalam premix yang sedia ada untuk kami meningkatkan lagi performa premix tersebut. Berdasarkan apa yang kami kaji, penggunaan plastik terutamanya untuk pembungkusan produk pelbagai saiz semakin meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Hasil daripada pertumbuhan ini, jumlah sisa yang dihasilkan meningkat. Tapak pelupusan atau penghadaman anaerobik ini telah digunakan untuk membuang sisa berbahaya ini. Penguraian biologi tidak berlaku dalam plastik sisa. Akibatnya, sama ada ia ditanam ataupun dibakar, ianya tetap membawa pencemaran kepada alam sekitar, sama ada di dalam tanah maupun ekosistem. Antara cara alternatif yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan sisa plastik adalah dengan menggunakan sisa plastik tersebut ke dalam pembinaan. Kaedah reka bentuk ini mesra alam kerana kita menggunakan plastik sebagai bahan tambahan untuk mengisi lubang yang sebaliknya akan dilupuskan dengan cara toksik. Pembakaran adalah satu lagi proses yang telah digunakan untuk menangani sisa plastik. Walau bagaimanapun, selalunya incinerator yang digunakan tidak disyorkan oleh piawaian dan garis panduan. Seterusnya adalah mengenai problem statement, iaitu pernyataan masalah. Isu kerosakan jalan raya telah menjadi topik utama di Malaysia sejak sekian lama, terutamanya mengenai jalan yang berlubang. Lubang-lubang terbentuk sebagai rekahan pada jalan yang menyebabkan bahan jalan itu tercabut. Reka bentuk bahan yang digunakan dalam turapan mungkin menjadi salah satu punca pembentukan. Hal ini telah dilakukan oleh Dr. Ratna Sami dalam temu bual beliau bersama dengan Rojak Daily pada tahun 2018. Antara objektif projek dan juga tujuan penyelidikan ini adalah untuk membangunkan bahan pembaikan lubang yang lebih baik yang dapat meningkatkan usia dan juga kekuatan lubang tetap. Kami mempunyai 3 objektif, iaitu yang pertama, untuk mencipta penambahbaikan dengan menambahkan plastik ke dalam premix sebagai bahan tambahan dalam tampalan jalan berlubang. Yang kedua, membandingkan tampalan asfalt konvensional dan juga asfalt plastik dari segi kekuatan, ketahanan dan juga keselesaan. Objektif kami yang terakhir adalah untuk menghasilkan tampalan jalan berlubang pracampuran asfaltik dengan menambahkan plastik sebagai bahan tambahan, dan kami cuba meletakkannya di tempat penyelidikan yang dipilih. Baiklah, seterusnya manfaat ataupun kelebihan produk kami kepada orang awam. Yang pertama adalah ia boleh membaiki jalan berlubang dengan masa yang singkat. Di sini saya mengesyorkan kepada orang awam untuk menggunakan produk ini kerana ia sangat mudah. Seterusnya, produk kami ini juga boleh mengurangkan kemalangan. Bagaimanakah ia boleh mengurangkan kemalangan? Kerana pembaikan sementara ini boleh mengurangkan jumlah kemalangan, kerana orang awam tidak perlu menunggu orang atasan untuk menampal semula ataupun menunggu orang atasan untuk pergi menampal jalan berlubang itu dengan mereka melakukan ia sendiri. Ia adalah sebagai langkah sementara bagi tidak berlakunya apa-apa kemalangan, kerana ia mengambil masa yang sangat singkat dan mudah. Terusnya, mengapa ia dipanggil sebagai bahan yang cepat siap ataupun yang mudah? Dan kelebihan yang seterusnya adalah bahan-bahan utama yang kami gunakan ini adalah sangat mudah didapati. Yang pertamanya adalah kami menggunakan plastik, tetapi pelbagai plastik. Plastik yang pertama adalah HDPE, di mana HDPE, PP dan juga PT, di mana kita lihat terdapat banyak plastik-plastik yang dibuang begitu saja di sekeliling kita, sehingga boleh membahayakan persekitaran. Dan ia satu alternatif untuk kita mengurangkan, apa kata kita jadikan plastik tu sebagai bahan tambah di dalam asfalt. Dan itu adalah kelebihan yang dapat kita lihat untuk membantu mengurangkan pencemaran dan juga membantu cuba untuk menambah kebaikan pada masyarakat juga. Terusnya, bahan utama yang kami gunakan di dalam produk ini adalah sangat mudah didapati. Yang pertama adalah premix.
Dan bahan tambahnya adalah plastik. Terdapat 3 jenis plastik yang kami gunakan. Yang pertama adalah HDPE, yang kedua adalah PP, seterusnya adalah PETE. Okey, HDPE ini sebagai contohnya adalah sebagai tong yang tebal. Ia sangat tebal seperti tong racun, seperti bekas sabun, dan seterusnya adalah PP. PP itu adalah sejenis macam contohnya macam cardboard, straw, dan seterusnya adalah PETE. PET ini macam plastik, bukan plastik, itu plastik tapi dia seperti botol minuman. Dan semua bahan-bahan ni apa yang dapat kita lihat ada di persekitaran kita. Dan kadang-kadang ia menjadi punca pencemaran juga. Apa yang kita lihat seterusnya adalah keaslian dan keperbaharuan terhadap sampel asal dan juga sampel yang telah diperbarui. Okey, yang pertama adalah kami hanyalah menambah plastik pada bahan original ataupun bahan asal premix tersebut. Dan tersebut maksudnya ia tidak akan mengubah apa-apa. Dan yang seterusnya adalah bahan tambahan itu tidak akan menjejaskan apa-apa sifat pada premix tersebut. Contohnya ia tidak akan rapuh, dan dia akan tetap pada sifat asal. Cuma mungkin ada penambahbaikan dari segi stability ataupun fluoride itu. Dan seterusnya adalah ia adalah senang untuk untuk penambahbaikan ataupun senang untuk dibuat, senang untuk digaul ataupun disekalikan. Dan juga lagi satu, bajet dia murah. Itulah keaslian dan juga keperbaruan setelah kami buat uji kaji ataupun melakukan ataupun mencipta benda baru ini. Bukanlah mencipta ataupun ia adalah just penambahbaikan sahaja daripada kami. Seterusnya saya akan menerangkan tentang detail projek, detail produk dan detail kajian. Kajian kami melakukan untuk improve the use of recycled material against the original material. Dalam projek kami menggunakan plastik sebagai bahan tambah di dalam premix untuk menampal lubang di jalan raya. Seterusnya, kami akan melakukan 3 tes terhadap sampel percubaan, iaitu uji kaji Marshall, stability and flow, indirect tensile strength, and skid resistance. Daripada 3 ujian yang dijalankan, kami akan melakukan perbandingan terhadap keputusan yang dihasilkan daripada kajian tersebut dengan membandingkan bahan premix yang mengandungi plastik dengan bahan plastik yang berjenis lain, serta membandingkan sifat-sifat premix yang mengandungi plastik dengan premix yang tidak mengandungi plastik. Setelah mendapatkan pendapat daripada Encik Zaki yang merupakan orang yang mengenali semasa kami melakukan tes Marshall tadi, indirect tensile strength di remote dekat, beliau mengatakan premix yang mengandungi plastik HDPE adalah premix yang kedua terbaik selepas original. Ini adalah foto dan gambar raja tentang projek yang dihasilkan oleh kami. Di dalam gambar raja tersebut, kami telah menampal lubang yang dijumpai pada hampiran jabatan pengajian am di Politeknik Sultan Mizanuddin Ali. Assalamualaikum, nama saya Faris bin Muhammad, 13 DKA 19F 1088. Saya akan membentangkan tentang keputusan dan perbincangan serta potensi untuk bahan produk ini dikomersialkan. Keputusan datang yang pertama ialah untuk ujian Marshall. Nilai kestabilan bagi campuran HDPE dan PP ialah 15,720 Newton dan 13,100 Newton untuk masing-masing. Manakala campuran kosong plastik mempunyai nilai kestabilan 10,480 Newton. Dapat dilihat ia menempati spesifikasi JKR, iaitu tidak kurang daripada 8,000 Newton. Campuran PETE mempunyai nilai kestabilan 7,860, ia di mana lebih rendah sedikit daripada JKR. Berdasarkan keputusan, PP dengan nilai aliran 4.0 dianggap sebagai campuran yang sesuai
dan ia mengikut spesifikasi JKR. Manakala kedua-dua campuran yang mengandungi 15% PP dan 0% plastik, kedua-duanya mempunyai nilai aliran yang sama, iaitu 3.2 mm. Akhir sekali, kami mempunyai campuran dengan 15% HDPE yang mempunyai nilai aliran 2.2 mm dan ia adalah nilai aliran yang terendah bagi keempat-empat sampel. Data yang kedua ialah mengenai Indirect Tensile Strength ataupun ujian ITS. Seperti yang anda lihat, 15% daripada PP mempunyai kekuatan rintangan yang tidak langsung yang paling tinggi, iaitu sebanyak 1626 kPa. Diikuti dengan 15% HDPE dengan nilai ITS sebanyak 1536 kPa. Kemudian diikuti dengan 0% plastik dengan nilai ITS sebanyak 1708 kPa, dan terakhir 15% PETE dengan nilai sebanyak 784 kPa. Dari kekuatan tegangan tidak langsung, ia memberikan implikasi tentang rintangan keretakan campuran. Kekuatan tegangan yang lebih tinggi menghasilkan rintangan keretakan yang lebih tinggi. Jika kita boleh andaikan, daripada kesemua 4 sampel, 15% daripada PP mempunyai rintangan keretakan yang paling tinggi. Data yang seterusnya berkenaan data skid resistant. Berdasarkan data yang diperolehi, kami membandingkan hasilnya dengan cadangan nilai minimum rintangan kegelinciran yang disediakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR. Memandangkan premix kami lebih tertumpu pada jalan yang kurang kenderaan lalu lalang, jadi kami membandingkan data dengan nilai rintangan kegelinciran minimum untuk permukaan yang basah, iaitu 45. Untuk sampel 0% plastik dengan purata nilai rintangan kegelinciran basah 45 dan nilainya boleh diterima. Sampel dengan 15% polyethylene berketupatan tinggi, nilai rintangan kegelinciran basah purata juga ialah 45, yang sama dengan sampel 0% plastik. Berdasarkan nilai, kedua permukaan mungkin mempunyai struktur permukaan yang sama. Bagi sampel 15% polyethylene terplastik, nilai rintangan kegelinciran basah purata yang diperolehi ialah 40, iaitu secara relatifnya lebih rendah daripada. Dan yang terakhir ialah beberapa faktor yang membolehkan potensi pengkomersialan dilakukan. Yang pertama ialah produk selamat digunakan. Yang kedua, kualiti produk hampir sama dengan kualiti bahan yang sedia ada. Dan yang ketiga, produk dalam kualiti yang baik dan memuaskan.